اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Ma'muriyah Kayuwanan, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sekali lagi pada hari yang baru ini dalam kondisi dan suasana kita masih mengingat dan masih dalam suasana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menunaikan ibadah kepadanya, yaitu ibadah subuh secara berjamaah, dan dapat pula kita memulakan hari baru kita ini dengan satu majlis ilmu, satu majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Kita adalah merupakan pilihan Allah SWT. Dalam ramai-ramai makhluknya, dalam ramai-ramai hamba-Nya, Dia memilih kita untuk bersama-sama di dalam majlisnya ini. Kerana majlis ilmu adalah majlis Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tunggu untuk nak dengar majlis ilmu ialah orang yang bakal mendapat pahala jihad fi sabilillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar pada rumahnya tadi, keluar nombor satu nak sembahyang subuh, nombor dua nak dengar kuliah subuh, nak mengaji, nak menuntut ilmu, maka dia duduk tunggu ustaz hari itu. Dia tunggu tu pun dia dapat pahala orang, pahala angkat senjata, pahala luka, pahala berdarah. Kerana Nabi SAW sebut fa huwa fi sabilillah. Ada lelaki perempuan, dia berada dalam keadaan fi sabilillah, dalam perang sabil, hatta yarji', sehingga dia balik. Sampai sehingga kita balik, kita bersurat, pahala jihad itu dimasukkan dalam akaun simpanan pahala kita. Maka tuan-tuan dah ada syabas, kerana tuan-tuan akan mendapat pahala tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadisnya menyebut kepada kita sebagai istifati kepada kuliah kita pada pagi ini. Mari kita renung hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 benda dalam hidup. Nombor 1, Nabi kata dua kepada kita semua. Seakan bercampur urutan, bercampur warning. Dia kata apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahdir ma syi'ta fa innaka mufariqun. Apa maksudnya tuan-tuan? 3 benda Nabi SAW
Nabi dah cakap dia tiga. Ada satu, kalau Nabi SAW nak bagi formula apa-apa, kalau kita tengok style Nabi, fashion Nabi, tiga perkara. So dalam hadis ini Nabi sebut tiga perkara. Nombor satu, aish ma syi'ta. Hiduplah kamu macam mana kamu nak hidup. Lantak dekat kamu nak hidup macam mana apa, tapi aku nak beritahu satu saja. Kamu akan jadi mayat. Allahu Akbar. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, nombor satu ni Nabi kata seolah-olah Nabi buka peluang. Tapi sebenarnya tu bukannya boleh ikut suka. Nampak sekali macam Nabi kata tu, oh kita boleh enjoy lah hidup ni macam mana kita nak. Masa muda kita boleh enjoy lah, tak ada masalah lah. Sebab Nabi kata hiduplah macam mana kamu nak hidup. Seolah-olah kamu atas dunia ni, di atas kehidupan yang ada ini, kamu hiduplah sebagaimana yang kamu suka. Tapi di sana Nabi tarik balik dengan kata kepada kita, sedar, tapi kena ingat, tapi kena sedar kamu tu nak jadi mayat. Tuan-tuan sudah nak jadi mayat, nak jadi mayat. So kalau kita nak jadi mayat, takkan kita nak hidup ikut suka kita. Maka sudah barang pasti kita kena hidup ikut suka Allah Ta'ala. Kerana bila jadi mayat, kita nak balik jumpa Allah. Bila nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tuan-tuan dan puan sekalian kena ikut cara hidup yang disampelkan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memulakan kehidupan dengan salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya. Memulakan kehidupan kita dengan bersyukur kepada Allah dalam arti kata melaksanakan ibadah yang fardu. Memulakan kehidupan kita saban hari, setiap hari dalam lingkungan yang telah disistemkan oleh sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sistem itu ialah agama. So maknanya Nabi SAW berikan kita suatu amaran ancaman warning. Kamu tak boleh hidup suka hati kamu, tapi kamu kena hidup dalam lingkungan persekitaran dinullah, dinul Islam. Menjalankan aktiviti hidup kamu itu dengan berteraskan sistem Islam dalam setiap perkara, sama ada perkara itu ibadah, sosial, politik, ekonomi, jual beli, rumah tangga dan sebagainya. Mesti ikut sistem Islam. Dalam arti kata lain tuan-tuan, bulu-bulu fisil bikafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk dalam sistem Islam itu secara seluruhnya, bukan masuk separuh. Masuk separuh tak syok tuan.
Islam tak akan jadi syok kalau kita masuk separuh. Dia kena masuk habis, masuk seluruhnya dalam Islam. Itu termasuk Ustaz sebut tadi, dalam seluruh sistem hidup kita. Artinya ekonomi, politik, sosial, ibadah, munakahah, muamalah, jinayah, undang-undang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut perangai jejak langkah syaitan. Jangan ikut sistem syaitan. Allah suruh ikut sistem Allah, yakni Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Apa dia? Jangan ikut sistem syaitan. Kapitalis dalam ekonomi, undang-undang konvensional, itu syaitan punya sistem. Undang-undang sivil, itu sistem syaitan, bukan sistem Allah. Politik yang berteraskan kepada mikabili dan sebagainya, itu sistem syaitan. Tak boleh tiru, tak boleh ikut. Dalam insurans konvensional, itu bukan sistem Islam. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sistem perbankan kita menjadi sistem Islam, mencapai lunas kebalikan itu. Kita berusaha bagaimana nak turunkan rate kita dengan kita ambil sistem loan Islam. Macam mana kita nak buat supaya memberi kebalikan, bukannya berteraskan keuntungan. Hari ini masih lagi, walaupun sistem perbankan Islam kita itu ada dalam negeri kita, negara kita, tetapi masih lagi berteraskan keuntungan, dipikirkan pegawai itu teras. Sekarang itu kena buat dalam perbankan Islam ini bukan begitu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini satu yang kita kena fikirkan, bagaimana dalam keluarga kita, dalam berkeluarga kita, sistem Islam itu mesti diterap dalam keluarga. Pakaian Islam, menutup aurat cara Islam, berhias cara Islam, dan keluarga kita berhibur cara Islam. Kalau tidak kita pilih Islam sebagai sistem, kita akan beralih kepada sistem syaitan. Ini yang Allah suka dalam kita. Kamu kalau silap mengambil sistem dalam hidup, kamu akan ikut jejak langkah syaitan. Apa dia? Mayat kamu jadi mayat kamu dalam neraka. Hidup kamu sekali lagi setelah kamu dimatikan, dibangkit oleh Allah, jadi macam syaitan, ikut jejak langkah syaitan. Sudahannya an-nar khalidina fiha abada, neraka, tempat tinggal yang kekal abadi buat kamu. Jangan kita silap dalam hidup. Nabi SAW kata, melapangkan hidup kamu karena kamu nak mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita sembahyang jemaah, maka Tok Khatib akan baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu jadi mayat, melainkan kamu mayat yang betul-betul Islam. Mayat yang betul-betul mengikut sistem Islam ketika hidup. Itu maknanya
cuba-cuba jadi mayat, jadi mati. Jangan duk cuba-cuba mati. Wala tamutun. Suatu larangan daripada Allah. Jangan nahi kita, mencegah kita, menegah kita daripada jadi mayat sekiranya kamu tidak betul-betul masuk Islam secara menyeluruh. Kalau kamu mati karena kamu tidak masuk Islam secara menyeluruh, mati kamu tu mati yang cari pasal dengan Tuhan, mati yang akan mendapat balasan dendam Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di antara sifatnya dia bersifat pendendam. Dia dendam siapa? Kita telah salah dalam memilih sistem hidup. Kita tidak menerima sistem Islam itu secara menyeluruh. Kita terima sebahagian, tolak sebahagian. Ini adalah mayat yang mencari pasal dengan Allah. Contoh ini satu yang kita kena faham. Ayat ini kalau kita dengar, kita selalu disebutkan ayat ini, tapi tidak disyarahkan ayat ini. Dibaca sekali lalu oleh khatib saja, tetapi dia tidak tafsirkan ayat ini. Apa maksudnya? Wahai sidang iman, ayat ini ialah ayat yang melarang kita jadi mayat kalau kita tak betul-betul serah diri kepada sistem Islam. Kita cuba berlagak, angkat dagu, angkat kepala dengan sistem Allah. Padahal kita tidak ada hak untuk angkat kepala kita nak tanya, kenapa kami nak kena ikut sistemmu wahai Allah? Tak ada, langsung berlayakkan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita hanya kena turut saja Islam itu, sistem Islam itu seluruhnya. Kalau kita nak betul-betul jadi mayat yang selamat, mayat yang tidak akan diusik dan tidak akan menerima mudarat. Tetapi tuan, siapa-siapa yang tidak menyerah diri dalam kehidupannya di dunia ini, yang Allah Ta'ala berikan nikmat nyawa, nikmat usia, nikmat masa, Allah beri kepada kita ajal itu. Di kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ajal. Setiap umat kita ni, setiap orang kita ni ada ajal kita, ada tempo expired kita. Apabila sampai tempo expired itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilewatkan satu saat. Wala yastaqdimun, tidak akan dipercepatkan satu saat. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan peringatan warning Allah. Maknanya bila keadaan ajal itu sudah sampai, tidak tahu bila, tidak tahu masanya, tidak tahu caranya. Sihat boleh mati, sakit boleh mati, muda boleh mati. Tidak ada waktu yang khusus, tidak ada keadaan yang khusus. Dia boleh datang tiba-tiba. So bila dia datang tiba-tiba, pastikan hidup kamu 24 jam itu dalam kondisi berada dan menjunjung sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun dalam hidup ini yang tidak disistemkan oleh Rasulullah. Tidak ada satu pun dalam kehidupan kita, hatta sekecil-kecil perkara, yang Rasulullah SAW tunjukkan contoh. Saya sebutkan cara nak pakai slipper, sistem Islam dalam nak pakai slipper, dalam nak pakai kasut. Nabi tunjuk. Nabi SAW menyarupkan kakinya, sabuk nak pakai slipper, dia sabuk dengan kaki kanan dahulu. Itu sistem Islam. Tuan, tidak ada yang tidak disyurkan oleh Rasulullah. So bila keadaan kita nak mati, tidak tahu bila, tidak tahu keadaannya macam mana, maka pastikan kita menyerah diri dalam kehidupan ini
dengan cara menerima sistem Islam itu dalam kehidupan kita. Kalau kita masih lagi belum mengikut sistem Islam, kita berusaha berjuang untuk nak melaksanakan sistem Islam itu dalam negara kita, dalam negeri kita, dalam keluarga kita, dalam jemaah kita. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh, dalam bab ekonomi alhamdulillah ada usaha. Dalam bab undang-undang kita ada mahkamah syariah. Tapi kita nak upgradekan mahkamah syariah ini. Kita mesti berusaha mengembalikan mahkamah syariah ini kepada syariat yang sebenar. Bukan syariat yang direka-reka oleh manusia. Hadis di mana 356 tuan-tuan. Hadis mana, Quran mana yang dipahami 3 tahun penjara, 5,000 ringgit, 6 sebatang. 6 sebatang. Quran mana tu? Hadis mana? Tak boleh tuan-tuan dan usaha kita mesti diteruskan. Bukan dekat 356 yang kami nak dalam peruntukan mahkamah syariah, tapi kita nak sampai pancung kepala bagi mereka yang berhak dipancung, sampai kepada sebat, bukan sekadar nak, tapi kita nak sampai 100 kali sebatan. Selain itu adalah syariat daripada Allah. Itu syariat yang betul. Kalau kita kata nak sebatan, ambil di mana dalilnya? Tak ada. Dan kita tak akan terima sebatan yang ditibai dalam mahkamah sivil, di mana bila jatuhkan penjara disebat 6 anggota, dia dengan sebatan yang gila-gila punya sebat. Tidak. Kalau Islam sistem sebat dia bukan sebat macam orang gila, sebat macam orang lepas dendam. Tidak. Islam agama yang mendidik. Tibai bukan tibai ikut nafsu, watan bukan ikut nafsu, tapi watan untuk mendidik. Maka ada kaedah sebatan, bukan macam ni tuan-tuan ini ditarik di belakang ni, awik dia hancur punya kuat, pecah tiba, pecah punggung. Itu bukan sistem Islam. Itu sistem syaitan. Sistem syaitan. Tuan-tuan, saya sebutkan bahawasanya kita nak hukuman ikut cara Islam, sistem Islam. Penjenayah yang layak dibunuh, misalnya hukum gantung, itu bukan sistem Islam. Itu sistem syaitan menyiksa mayat. Rahmat Nabi SAW tak sampai kepada penjenayah. Pasal apa? Kita tak guna sistem Islam. Kita guna sistem kafir, sistem syaitan. Manakala orang yang bersalah penjenayah, kita nak pisahkan nyawanya dengan badannya, kita ikut cara barat, cara orang putih, cara syaitan. Dikatakan jerot, tegok, gantung, keluar lidah, seksa mayat. Kalau sistem Allah, sistem Islam, Allah sebut faqar bariqab, potong atau pukullah lehernya, riqab, leher. Ini Allah firman dalam Quran. Allah buat kita ada tahu sakit tak sakit. So dia mensistemkan kepada kita bahawasanya siapa-siapa yang nak dibunuh, layak dibunuh, darahnya halal, bukan cara gantung. Itu sistem syaitan. Orang yang mati digantung boleh dakwa kita satu Malaysia, dia dakwa dia akhirat Islam. Kita nak minta mana tu? Dia dakwa apa? Aku tidak dibunuh mengikut sistem Islam, aku dibunuh mengikut sistem syaitan. Dosaku tidak terlepas. Dan hari ini aku nak dakwa mereka-mereka yang memegang pemerintahan di Malaysia di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita dapat? Kita tak patuh pada sistem Allah. Kita buat apa tuan-tuan? Kalau kita tidak perjuangkan hukum hudud, kita tidak perjuangkan cara undang-undang Islam ini dalam hidup kita, tak
nak sokong Islam, tak nak sokong orang yang nak buat hukum Islam. Apa kita nak jawab? Sampai kepada Allah Ta'ala, pokok hak kena hukum bunuh tu, hak kena hukum gantung, munafik ni, segala-galanya. Ingat dia nak masuk neraka. Orang dia seret kita sekali masuk neraka. Pasal apa? Hampa bunuh aku, tak ikut cara Islam. Hampa main-main tu. Kita nak buat apa, kena ikut cara Islam. Kalau tidak, kita akan disoal sendiri, kita akan didakwa-dakwi di akhirat esok. Siapa yang ikut Islam, tak ada dakwa dakwi. Oh, dia potong kepala ikut Islam, Islam kata pancung kepala, kemudian head balik Saudi, di Mekah, di Madinah buat benda ni. Tak ada masalah. Kita boleh buka YouTube, kita boleh tengok pelaksanaan hudud. Tak ada masalah. Di sana dibuat, tuan-tuan, dipamerkan. Ada undang-undang waktu bawa dada, dan dibuat bicara nak potong kepala di satu padang di depan masjid, dipanggil masjid itu Masjid Hudud. Maka walaupun orang sekeliling siap dibulan, bukan nak ambil orang mati, nak ambil orang yang terkejut tengok, takut, nak mampu tengok. Punya tuan-tuan kesan daripada tuan buka YouTube tengok sistem Islam. Memberi kegeronan kepada orang lain, mendidik ribuan manusia lain supaya jangan buat kerja bunuh orang, jangan buat kerja enak dadak, jangan buat kerja benda tu. Sebab apa? Kamu tengok nampak tu, menggerunkan orang yang belum buat, merehatkan orang yang buat jahat. Penjenayah rehat, tak sakit. Satu. Yang kedua, dia terselamat daripada hukum akhirat. Kerana dia sudah hukum di dunia, dia bertaubat, dia istighfar, dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, puak masuk pedang. Pedang yang tajam, tuan-tuan, sedah dia. Yang hak tukang potong kepala tu pun keturunan dia. Tak boleh, tuan-tuan, balik. Dia nanti akan bawa anak dia akan bagi teks anak dia buat pula. Saya tengok di YouTube, dia ada anak dia kecil lagi. Tutup muka orang ni, tak boleh tunjuk kau sekali pancung dia pula. Orang-orang kat kecil dia tak boleh kenal. Tutup muka. Ni siapa nak jadi, tuan-tuan, bila kita buat produk nanti kena ada seorang yang pakar takik. Pakar tetap. Hanya memang bakal tuan-tuan. Sedang puak dia bagi pisah kepala betul, mayat dia pula akan tersungkur sujud ataupun mengiring ke tepi atau ke kanan. Selamat di akhirat esok. Dia tidak ada bakwi lagi. Kita tak boleh dia kata pembunuh lagi. Siapa kata lepas dia kena bunuh, dia akan kena balik hukuman ta'zir. Bila ni tuan-tuan, kalau tak ikut sistem Islam dalam bunuh gantung, tak lepas dosa dia. Dan yang kedua, dia memberikan pengajaran kepada orang untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada jenayah, tidak menurunkan kadar jenayah, sebab kita tidak ikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Mari tuan-tuan, dalam kehidupan ini kita memilih sistem Islam dalam setiap perkara, sampailah kepada sistem nak pisah nyawa daripada badan penjenayah. Mengapa kita tak pakai sistem Islam? Mengapa kita rela dengan sistem kafir, sistem syaitan yang kata kepada kita gantung mandatori sampai mati? Siapa pun tak maki undang-undang ini. Ini suatu yang primitif, suatu yang menyiksa, menyebabkan suatu kesakitan yang bukan kepalang kepada penjenayah. Tidakkah kamu fikir dia sakit selesai, kemudian tak lepas dia dengan Allah? Tuan-tuan, dulu di Indonesia, Imam Samudra, dia bisa tuntut pada mahkamah Indonesia untuk dia dibunuh dengan cara Islam.
Kalau kes pengeboman di Bali dan sebagainya. Tapi dia dibunuh dengan cara itu. Dia dibunuh dengan cara gantung sampai mati. Maka tuan-tuan wasilian penjenayah di Malaysia yang rakyat dibunuh. Kalau mereka tahu hukum Islam, mereka akan minta untuk dijalankan pembunuhan itu mengikut cara Islam. Tapi adakah kerajaan ataupun mahkamah akan benarkan? Itu hak mereka sebenarnya. Ya, saya mengaku saya salah, saya mengaku saya bunuh orang, saya terima untuk saya dibunuh balas, tapi saya nak dibunuh balas mengikut sistem Islam, bukan bunuh balas dengan cara menyiksakan saya, iaitu gantung saya sampai mati. Telah nak mati, tuan-tuan, teruk leher. Tak boleh bayangkan azab dan teruk leher ini. Sakit satu, tak nafas, tak boleh, dengan keadaan yang lama, dengan nyawa kita, tuan-tuan, otak kita tidak terpisah dengan badan, maka kita masih lagi naik lagi rasa sakit itu, diproses lagi. Tapi apabila putus dengan sistem, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada si penyayang dalam mati dalam keadaan tidak menyiksa. Bergetar ketika kita, kalau kita tengok orang yang dibunuh dengan cara gantung sampai mati, ya Allah, kodek kaki-kakinya, menggelupur, terlalu mati. Tapi kalau yang dibunuh secara pancung, tuan-tuan cuba tengok dalam YouTube, tak kelupuk sikit habuk. Terbalik, elok, kiri atau kanan. Tuan-tuan, ini adalah sistem. Kita bicara aish ma syi'ta, hiduplah cara mana kamu nak pilih. Kamu nak pilih undang-undang sivil, kamu nak pilih undang-undang sistem barat, sistem syaitan, pilih, sila, tidak ada masalah. Nabi tak larang. Tapi Nabi kata, kamu nak jadi mayat. So bila nak jadi mayat, kamu tak mau bagi mayat kamu ini bermasalah, mati kamu mati yang bermasalah, terima Islam secara seluruhnya, bukan secara sebahagian. Kamu tak boleh mati melainkan kamu serah diri kepada Allah secara seluruhnya, bukan serah diri dalam satu bahagian, angkat diri pada sebahagian yang lain. Kamu tak layak untuk menjadi mayat lagi kalau keadaan demikian, kerana kamu akan cari pasai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tumbuh dengan sistem Islam, cara hidup Islam, mereka ini tidak akan dicari pasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dakwah mereka. Mereka ini akan dipuja dan dipuji oleh Allah SWT, dan Allah SWT menyediakan balasan syurga. Allah iktiraf, dia ni hambaku, siapa nak sentuh dia? Wahai malaikat, jangan sentuh. Wahai naga, jangan sentuh. Wahai malaikat kubur, malaikat munkar nakir, wahai siksa kubur, jangan kamu sentuh. Ini hambaku, mayat ini mayat hambaku. Dia telah tunduk dalam sistem yang aku sistemkan kepadanya. Dia telah menggayakan hidupnya dengan gaya hidup Islam yang sempurna. Dia menolak sistem-sistem syaitan, sistem-sistem kafir. Dia nyahkan daripada hidupnya. Dia hidup dalam kondisi sebagai seorang Islam yang sejati. Masya Allah. Ini nombor satu. Nombor dua, apa dia? Waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buat apa saja kamu nak buat, nak telanjang, nak beramin, nak berzina, nak apa saja, sila. Silah, kata Allah SWT. Kata Nabi, sila kalau kamu wali. Apa di ujung Nabi kata? Fa innaka majziyun bih. Tapi kamu kena ingat, kamu kena sedar, kamu akan dibalas apa yang kamu buat itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duk tadinya nak buat apa-buat, Nabi kita sila. Masa nak curi-curi, masa nak terima rasuah, puasa nak selewih, puasa nak selewih zakat, puasa nak selewih dana awam, orang awam boleh selewih. Tak ada rasa takut di atas perbuatan yang kita buat. Sila, tak apa. Sila Nabi kita.
Tapi kamu kena ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan dibalas segala kerja buat kamu itu. Perbuatan kamu menghina Islam, menghina Rasulullah, cakap ikut surga, hina Nabi, hina Quran, perbuatan itu silakan. Tapi Allah ingat muka kamu, Allah cam muka kamu, Allah rakam dan CCTV kan segala kerja buat kamu, dan Allah akan menyediakan balasan untuk kamu. In kana khairan fa khair, kiranya perbuatan kamu itu baik, balasannya baik. Wa in kana syarran fa syarr, sekiranya perbuatan kamu itu jahat, maka balasannya pun jahat. Allahu Akbar. Apa bila Nabi sebut wani kita tentang apa ikut suka kita di perbuatan kita ni, amalan kita, buat apa saja, buat apa saja. Wani kata buat apa saja, tak berani, sebab di ujung tu Nabi kata kamu kena ingat kamu akan dibalas, dan iman akan main bila kita nak buat sesuatu. Nak kecoh tak berani, nak tipu tak berani, nak balas duit tak berani, nak solat tak berani. Pasal apa? Ingat dosa, ingat neraka, balasan. Ingat azab Allah, balasan. Maka ini tuan-tuan adalah merupakan kunci kehidupan kita. Nabi kuncikan hidup kita ini untuk patuh pada sistem Islam dengan rasional. Nabi bawa, buat apa saja kamu nak buat. Tapi psycho, Nabi psycho kita. Nabi kata kena ingatlah sekiranya kamu akan dibalas kan. Kamu bukan lembu kambing. Lembu kambing tak ada balasan. Itu pun Allah hidupkan mereka, tak ada surga neraka mereka ini. Akan jadi debu, akan jadi tanah. Adapun kita manusia akan ditentukan dua tempat, sama ada surga atau neraka. Maka ingat satu, perbuatan kita di dunia tidak akan berani secara sembrono, tapi perbuatan kita tuan-tuan akan kita jaga supaya dia tidak lari daripada apa yang dibenarkan oleh Allah. Bermakna umat yang ingat bahawa setiap benda akan dibalas oleh Allah, tak kira benda itu baik atau jahat, benda baik Allah balas baik, benda buruk Allah balas buruk. Maka kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan buruk demi untuk mendapat balasan baik daripada Allah. Caranya, hidup kita akan penuh dengan amal as-salih, amalan salih. Pasal apa kita beramal salih? Sebab kita beriman dengan balasan yang Allah SWT nak beri kepada kita, itu balasan yang baik. Yang ketiga, cintalah apa yang kamu nak cinta. Yang nak guna hati kamu untuk cinta apa saja yang kamu nak cinta, silakan. Tapi kamu ingat kamu akan berpisah dengannya. Cinta kepada kereta kita, cinta kepada rumah kita, cinta kepada bini kita, cinta kepada anak kita, semua tu cinta. Kasih, kita sayang. Tapi kita kena ingat, fa innaka mufariqu, kamu akan berpisah dengannya. So tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita nak berpisah dengannya, so apa makna? Jangan berikan cinta itu full kepada mereka. Kerana hati kamu apabila full dengan cinta dan kasih kepada mereka ini akan kamu tinggalkan. Maka di situ Rasulullah SAW mengajar kita untuk mengalihkan cinta kita kepada yang tidak akan berpisah. Siapa? Allah. Cinta kita kepada yang lain semua akan tinggal. Cinta kita kepada rumah kita akan tinggal. Cinta kita kepada bini-bini
cinta kita kepada Allah, Allah tidak akan tinggalkan kita. Hidup mati Dia tidak akan tinggalkan kita. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf dalam doanya dia mengerti bahwasanya Allah itu adalah wali dia, pembela dia, penjaga dia, penolong dia, dunia dan akhirat. Artinya bukan dekat dunia Allah boleh tolong kita, mati Allah tolong kita, dalam kubur Allah tolong kita. Allah akan sediakan prasarana, infrastruktur dalam kubur untuk kita survive. Bukan anak bini kita, bukan rumah kita, bukan kereta kita. Yang nak sediakan prasarana infrastruktur supaya kita boleh survive dalam kubur, itulah cinta Allah, cinta Rasul. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Nabi simpulkan nak kasih, nak sayang kepada apapun, kena ingat mereka akan berpisah dengan kita. Maknanya gunakan kasih sayang itu kepada yang tidak berpisah. Gunakan rasa cinta yang Allah beri dalam hati kamu itu. Rasa cinta itu disalur dan dialirkan kepada yang tidak akan berpisah dengan kita. Sebab yang lain daripada Allah dan Rasul akan kita tinggalkan bila kita mati. Anak tak akan turut masuk dalam kubur bersama dengan kita. Bini yang kita kata sehidup semati itu, apa makna dia kata? Orang kata sehidup semati, maknanya sehidup semati. Makna seorang hidup, seorang mati. Betul? Dia kata, abang, saya abang ni kan sehidup semati. Abang dia jawab, ya lah, betul lah tu. Seorang hidup, seorang mati. Sama ada aku pergi dulu atau hampir dulu. Kalau aku pergi dulu, aku mati, hang hidup. Kalau hang pergi dulu, aku hidup, hang mati. Lainkan kalau kita mati sama-sama. Tak apa, sehidup semati betul lah tu. Tapi kalau sehidup semati bahasa Kelantan, okey betul. Seorang hidup, seorang mati. Dia akan tinggal, dia tak masuk dengan kita. So, jangan duk cinta lebih-lebih sangat kat bini, jangan duk cinta lebih-lebih sangat kat dunia. Semua akan tinggal kita, tapi cinta akan lebih-lebih kepada Allah. Dia tidak akan tinggalkan kita. Baik kita mati, baik kita hidup, dia akan terus bersama dengan kita. So, ini dia tuan-tuan, tiga amalan Nabi, warning Nabi, perbuatan Nabi, ancaman Nabi kepada kita. Nabi psycho kita. Nampak sekali macam Nabi open, tapi Nabi rigid. Nabi rigid dengan cara Nabi SAW tekankan kita dengan di ujung ayat Nabi SAW. Ini cara Nabi SAW begitu hebat. Ya, kata-kata Nabi yang kita tafsirkan, yang kita nampak ringkas, tetapi membawa makna yang cukup mendalam. Hidup macam mana kamu nak hidup, tapi kamu kena ingat kamu nak jadi mayat. Buat apa yang kamu nak buat, silakan, tapi kamu kena ingat kamu akan dibalas. Cinta apa yang kamu nak cinta, silakan, tapi kamu kena ingat kamu akan berpisah. Dekat tu yang begitu. Tapi bila ditenung, ditilik, dianalisis, rupanya Nabi SAW nak force kita, nak main psikologi kita, nak main rasional kita dan logik kita, nak tundukkan kita punya amarah, kita punya nafsu, kita punya logik dengan cara demikian. Artinya dalam hadis itu ada di sana tuan-tuan perli, ada di sana kenen, ada di sana dipanggil sebagai perumpamaan, di sana ada di sana Nabi gunakan sebagai
dengan balasan. Maka tuan-tuan sudah cukup 3 itu kalau kita hayati, kita pahami elok-elok, maka kita tuan-tuan masih akan jadi mayat yang selamat, mayat yang sejahtera, mayat yang bahagia. Kita akan jadi manusia yang hidup bahagia, mati pun bahagia. Kenapa? Ingat 3 Nabi sebut. Apa dia yang pertama? Iaitu hidup sistem Islam, perbuatan tak boleh buat ikut suka, cinta tak boleh cinta ikut suka, tak tentu Allah, tapi kena gunakan, fokuskan cinta itu kepada yang tidak berpisah, iaitulah Allah SWT. Maka kita akan rasa kasih sayang Allah di dunia, rasa kasih sayang Allah ketika mati, rasa kasih sayang Allah ketika dalam kubur. Karena hidup kita di dunia telah menggunakan perasaan itu dengan baik, menggunakan nikmat perasaan yang Allah beri, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. So, 3 komponen hidup manusia. Hidup, bila hidup ada perbuatan, bila hidup ada perasaan. So, 3-3 ni dah bergabung. Kehidupan ada dalam kehidupan itu perbuatan, maka perbuatan kena jaga. Jaga, jangan sampai buat yang dibalas yang buruk, buat yang dibalas yang baik. Dan dalam hidup itu mesti ada perasaan. Maka guna perasaan itu secara yang betul, supaya kita tidak alirkan perasaan itu pada benda-benda yang sia-sia, benda yang tidak boleh menolong dan membantu kita. Cukup bobo lah, sikit-sikit sudah. Bukan Allah tak bagi, tapi satukan cinta itu kepada yang tidak berpisah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa akan dapat hasilnya? Kamu akan jadi hamba Allah dunia dan akhirat. Hasilnya Allah jadi pembela kamu dunia dan akhirat. Dia jadi penjaga, dia jadi pelindung di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan tuan masih 3 daripada pesanan Nabi itu, amaran, urutan dan warning Nabi dalam 3 rangkaian kata hadis Nabi tersebut menjadi pegangan kita dalam hidup. Mudah-mudahan pelayaran kehidupan kita ini akan berakhir dengan pendapat yang baik. Pendapat yang baik itulah yang akan menentukan syurga atau neraka. Kita hanya berusaha dan berikhtiar, Allah yang menentukan. Tak semestinya kita menjalani kehidupan kita dengan kehidupan sistem Islam. Tak semestinya kita boleh mengakhiri dengan akhir sebagai seorang mayat yang Islam. Kerana itu bukannya membawa kuasa kita. Kita hanya berharap saja, ya Allah, aku ikut cara sistem Islam ini dalam hidupku sehari, dalam setiap hari, setiap dalam nyawaku, setiap usia aku ikut sistemmu, ya Allah. Dengan harapan, bukan dengan suatu kewajiban, dengan harapan saja. Mudah-mudahan sudi kiranya engkau mengambilku dalam keadaan aku betul-betul Islam. Bagi mereka yang hidup dalam maksiat, lagi-lagi tidak takut. Kita di dalam keadaan kita ikut sistem Islam, kita takut karena itu hak mutlak Allah. Kita hanya boleh berharap, kita tak boleh force Allah, tidak boleh paksa Allah. Yang kita ikut sistem Islam, jangan doa harap dengan kata confirm kita boleh mati Islam. Tak boleh reject tengah jalan, berada. Oh, dulu saya nampak Islam, betul boleh tinggal Islam, berada. Jadi murtad, berada. Murtad daripada perjuangan, berada. Saat dia milik Allah. Sejaga demi kita istiqamah dengan sistem hidup Islam, di samping berharap dan berdoa. Tak boleh kita hanya saja berpegang kepada amalan, sandak kepada amalan kita ikut sistem Islam itu dengan paksaan
boleh paksa Allah Ta'ala. Kita hanya teruskan dengan istiqamah cara hidup Islam ini dalam hidup, kemudian disusuli dengan doa, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena penentunya adalah Allah. Tentu baca hadis dalam Al-Ba'in An-Nawawiyah hadis 40. Kita baca hadis itu, dikatakan ada orang hamba yang amalannya amalan ahli syurga, sehingga jaraknya dengan syurga hanya sehasta, tetapi dia masuk neraka. Ada orang yang beramal dalam hidupnya dengan amalan ahli neraka, sehingga jaraknya dengan neraka hanya satu hasta, tapi dia masuk syurga. Pasal apa tuan-tuan? Husnul khatimah, penamat yang baik. Kita dikira dengan penamat, kita tidak dikira bagaimana kita bermula, kita dikira bagaimana kita berakhir. Itu sebab itu Nabi Allah kata jangan mati, mereka mati sebagai seorang Islam. Penamat. Maka serta permasalahan itu cara kita nak dapat mati yang selamat, dengan cara hidup kita istiqamah cara Islam, di samping kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apalah kiranya ya Allah, dengan aku tunduk pada sistemmu, sudilah Engkau menamatkan aku dengan penamat yang baik ya Allah, penamat yang akan menjayakan kita di dunia dan di akhirat, penamat yang melayakkan kita menjejak kaki ke syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Boleh sebut kalimah itu dengan fasih dan lancar ketika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang tak boleh sebut dengan fasih dan lancar? Mereka yang istiqamah dengan sistem Islam, mereka yang sentiasa istiqamah dengan doa, minta ke Allah sungguh-sungguh supaya tamatkan riwayat kita dengan penamat yang terbaik insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا الله, kami minta lindung denganmu ya Allah, daripada doa yang tidak pernah kau dengar, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Lindung kami dengan zatmu, dengan qudratmu, dengan iradatmu ya Allah, daripada keempat-empat perkara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami. Tolong stabilkan hati kami ya Allah atas taat padamu. Tolong stabilkan hati kami atas agamamu, atas sistemmu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad